Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Yang saya hormati pengurusi masjid, barisan saf jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tutu imam, tutu guru, para alim ulama, tak lupa sahabat saya yang berbahagia Datuk Dr. Yahya, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat, anak-anak yang saya kasihi sekalian. Pertamanya kita rafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat sama-sama berada dalam masjid ini menekuni ilmu yang kita harap kita termasuk di kalangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya jalan untuk mencari ilmu, dia berjalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke syurganya. Dan kita lafazkan alhamdulillah, dengan izinnya kita masih lagi diberi denyut nadi dan nafas, dan sekarang ini kita berada pada bulan Rajab, bulan yang kita harapkan kita akan menemukan dengan bulan Ramadan Al-Mubarak yang selalu didoa oleh Imam, wa ballighna ila Ramadan, sampailah kami ya Allah kepada bulan Ramadan. Justru pada hari ini juga kita selalu dengar hampir setiap tahun dikisahkan kepada kita kisah Isra dan Mi'raj, dan diulas oleh para ulama bermula daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya, kemudian dimasukkan iman dan hikmah, kemudian dibawa satu binatang yang dinamakan burak yang berkaki empat, yang lebih besar sikit pada bara, lebih rendah sikit daripada kuda, di mana binatang ini berjalan sesayup mata memandang daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan jarak yang secepatnya. Kemudian akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan daripada Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, sampai ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Kemudian diteruskan lagi dan berakhir dengan satu tempat namanya Sidratil Muntaha. Kemudian dikatakan dipergikan lagi atau menaiki lagi, kemudian bertemu dengan Allah Rabb al-Alamin. Sebagaimana di bumi juga dia lihat dengan pelbagai penglihatan yang luar biasa yang Allah sebut linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditaklifkan salat daripada 50, akhirnya dirundingkan, dimohon keringanan menjadi 5 waktu sahaja, di mana Nabi Allah Musa alaihi salam sentiasa menasihatkan Nabi kita, dan setiap kali penemuan diturunkan 5 waktu,
dan akhirnya tinggallah 5. Kemudian apabila Rasulullah SAW pulang, di waktu pagi itu juga Abu Jahal bertanyakan Nabi, apakah peristiwa baru diceritakan tentang Isra' Mi'raj ini. Disitulah akhirnya dikumpulkan orang. Bila Nabi ceritakan sekadar Isra' sahaja, bukan Mi'raj lagi, mereka mengingkarinya. Maka benarlah firman Allah Ta'ala, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas, dan kami tak jadikan perkara tersebut melainkan membawa kepada fitnah kepada manusia, ujian kepada manusia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam peristiwa ini terlalu banyak peristiwa-peristiwa yang pelik dilihat, dan semuanya itu boleh dikupas dan dihuraikan dengan panjang lebar. Kami telah menyusun satu buku khas yang bertajuk tentang Isra' dan Mi'raj, yang baru dilancarkan, lebih daripada 300 muka surat dengan panjang lebar. Kalau kami nak ceramah malam ni, memang kena ambil masa dalam 3 ataupun 4 jam. Jadi kita hanya 1 jam. Dan saya yakin sahabat-sahabat kita sudah dengar cerita Isra' dan Mi'raj ni saban tahun. Bukan sekali, bukan 2 kali, bahkan banyak kali, di masjid, di surau, dan petokoh-tokoh penceramah bersilih ganti ceramah. Maka pada malam ni izinkan saya untuk menyampaikan ceramah dalam sisi yang lain pula. Ini kerana saya terbaca apa yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama yang meninggal sekitar 2 tahun lepas, yang tua usianya melebihi 90 tahun, di mana beliau menceritakan dalam bukunya Ibnul Qaryah wal Kuttab, cerita anak kampung, cerita masa dia remaja, dalam belasan usianya dia telah dihantar untuk belajar di satu bandar di kampungnya, iaitu Tonta, seolah-olah seperti Ma'had Sanawi, tingkatan 3, 2 atau 4 gitulah. Ketika dia duduk di situ sekitar tahun 1940-an ataupun 30-an, sedang dia duduk belajar atau kurang daripada itu, dia dengar satu cerita. Kebetulan pada masa itu di bulan Rejab, ada seorang penceramah terkenal nak datang ke negerinya itu, ke perkampungan ataupun ke daerahnya Tonta. Penceramah ini sedang naik namanya sebagai tokoh pendakwah. Beliau ialah Imam Hasan Al-Banna, dengan tajuk Isra' dan Mi'raj. Maka semangatlah dia nak dengar macam mana Tok Guru ni yang hebat ceramah ni nak ceramah Isra' dan Mi'raj. Sedangkan dia daripada kecil lagi sudah dengar Nabi naik langit pertama bertemu Adam, naik langit kedua bertemu dengan Nabi Isa, naik langit ketiga bertemu dengan Nabi Allah Yusuf, naik lagi keempat bertemu Nabi Allah Idris, yang Allah sebut wa rafa'nahu makanan aliyya, naik ke langit kelima bertemu Nabi Allah Harun, naik langit keenam bertemu Nabi Allah Musa, naik ke langit ketujuh bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim, dan setengahnya kata sampai ke Baitul Ma'mur, dia bersandar di situ. Tengok para malaikat, 60,000 para malaikat setiap hari duk masuk ibadat kepada Allah di Baitul Ma'mur, menunjukkan banyaknya malaikat Allah ini. Tahu cerita tu, dia hafal dah, dia tahu semua sekali. Itulah yang akan diceramah oleh mana-mana penceramah daripada kita kecil sampailah kita besar. Jadi pada hari ini, pada malam ni adalah satu peluang, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Aku nak dengar seorang yang dianggap hebat
ceramah berkenaan Isra' dan Mi'raj. Bila mana aku pergi, aku tengok ramai orang. Maka penceramah ini memulakan ceramah. Antaranya dia baca firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa yang kami, yakni Allah, telah berkatkan sekelilingnya, untuk kami perlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebahagian daripada tanda-tanda ayat kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah itu bersifat Maha mendengar lagi Maha melihat. Penceramah ini, tuan-tuan, selepas itu terus fokus kepada satu benda, iaitu tentang Masjidil Aqsa. Dan Allah sebut allazi barakna haulah, yang kami berkatkan sekelilingnya. Kemudian dia bentangkan apakah tanggungjawab ummah, tanggungjawab Muslim, tanggungjawab kita sebagai orang Islam terhadap bumi Baitul Maqdis dan juga bumi Palestin ini. Dan dia menyebut tentang betapa lemahnya umat sehingga mereka tak mampu untuk menguasai Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Sementelahan lagi apabila jatuhnya Khilafah Utsmaniyah pada tahun 1924, maka gerakan daripada Zionis antarabangsa, Liga yang disokong oleh kuasa-kuasa besar barat, yang akhirnya 1948 telah memetakan dalam peta dunia bumi Palestin telah dijuzuk-juzukkan. Akhirnya terbentuklah Israel. Ini yang berlaku. Sedangkan ayat ini menggambarkan kepada kita tempat ini tempat yang suci, yang Allah sebut allazi barakna haulah, yang kami berkatkan sekelilingnya. Sekeliling Masjidil Aqsa itu Baitul Maqdis dan tanah Syam, yang dikenali dengan tanah yang diberkati. Ya Nabi doa, Allahumma barik lana fi Syamina, ya Allah berkatkanlah bagi kami bumi Syam kami. Justru saya katakan, mengambil semangat seperti itu, pada malam ini saya cuba bahaskan sedikit untuk kita faham ayat yang selalu dibaca sebagai mukaddimah kisah Isra' dan Mi'raj dengan tajuk pembukaan Baitul Maqdis. Cerita ini bila Nabi Isra' ke sana, masa tu Nabi tak duduk lagi di Madinah. Nabi hanya berada di Mekah. Dan masa tu juga kita tengok di kota Baitul Maqdis dikuasakan oleh Herakla ataupun Hercules, Kisra, Maharaja Parsi. Maharaja Rom, Kaisar, minta maaf. Kaisar Maharaja Rom. Maharaja Rom ni, tuan-tuan, sebagaimana yang kita nyatakan, beliau ini adalah penganut agama Kristian. Dan di sampingnya banyak ahli kitab. Dan Masjid Aqsa nama lama dulu dipanggil Masjid Ilia. Masjid Ilia. Tapi dalam Quran sengaja menamakan Masjidil Aqsa, signal kepada kita bahawa kita mesti jaga masjid. Dan mesti ambil masjid.
Makanya kita baca sedikit sebelum daripada kita ambil masjid tersebut, kita tengok bagaimana cerita sebelum itu. Ceritanya tahun 6 Hijrah, selepas berlakunya perjanjian Hudaibiyah, seolah-olah Nabi mendapat satu lesen untuk mendaulahkan negaranya Madinah daripada ancaman kerana berlaku pengiktirafan oleh Quraisy Mekah. Peluang sebagai sebuah negara, Nabi tak biar. Nabi kirim para sahabatnya, bukan sahabat, para sahabatnya ramai, untuk menghantar surat kepada Maharaja Rom, Maharaja Parsi, Raja Mesir Muqawqis, Raja Ethiopia Najasyi ataupun Habsyah, Raja Ghassan, dan beberapa lagi raja-raja dan pembesar dunia dihantar. Ada yang menerima, ada yang menentang, ada yang separuh. Kalau Raja Parsi itu gigi koyak surat Nabi, dan Nabi doa, mazzakallahu mulkah, semoga Allah kayakkan kerajaannya. Zaman Sayyidina Umar pada tahun 16 Hijrah atau 15 Hijrah, ketika itulah berlaku peperangan Al-Qadisiyah sebagai mukaddimah kehancuran kerajaan Parsi. Berkat dia buat macam itu, Nabi doa, berkat doa Nabi, kerajaan Parsi hancur lebur, dikayakkan oleh tentera-tentera Islam. Cerita yang saya nak sebutnya Maharaja Rom. Bila dia terima surat ni, dia daripada Baitul Maqdis. Dia berada di Hims, dan dia sekitar tu, yakni kawasan Syam, Syria. Bila sampai surat, dia panggil penterjemah. Ni surat siapa ni? Orang kata surat ada seorang mengaku jadi Nabi. Orang Kristian, Nasara, Ahlu Kitab percaya tentang Nabi. Jadi Maharaja Rom yang cerdik ni, dia ada ilmu, dia ada padri dia ada pendeta, dia ada ulama dia. Bila dengar macam tu, dia kata kita kena panggil seorang, sekurang-kurangnya orang yang sama dengan sebangsa dengan orang yang hantar surat ni. Maksudnya orang yang hantar surat ni, maknanya orang yang kirim surat ni Rasulullah lah. Orang-orang Mekah selalu duk nega daripada sini, daripada Mekah, bawa barang dagangan ke Syam. Yang Allah sebut ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Cari punya cari. Kebetulan pada masa tu Abu Sufyan sedang menega dengan kafilah dia. Ini sekitar tahun 7 Hijrah ataupun sebelum tu sikit. 7 lah lebih kurang. Bila dia sedang sapa ni, tiba-tiba tentera-tentera Rom mari kepung dia, panggil dia, ajak dia pergi. Dan Raja Rom ni cerdik. Dia tak panggil seorang, dia panggil semua pengikut tu. Masuk dan Islam, mereka takut. Mekah ni ibarat macam ni kampung apa nama? Kundak ke apa? Kampung kecil je. Sedangkan Maharaja Rom ni kuasa dia empire besar, sudah 1000 tahun. Jadi bila mari masuk dalam istana ni, Maharaja Rom melalui penterjemah, dia kata siapa hak paling dekat dengan pengantar surat, namanya Muhammad. Abu Sufyan kata saya. Kebetulan dekat dari segi mereka ni pokok Quraisy semua. Cuma Bani je, hak ni Bani ni, Bani ni. Maka Nabi pun tanya, orang ni, Herakla tanya, mu cakap, kemudian orang belakang kamu semua ni, kalau dia cakap bohong, royak. Cakap bohong kepada Maharaja, satu jenayah yang besar. Jadi berlakulah dialog yang panjang yang disebut oleh Al-Imamul Bukhari
dalam riwayatnya masyhur. Awal lagi dia cerita satu persatu kisah tersebut. Jadi saya tak naklah cerita kisah yang panjang tu. Kalau saya cerita jadi panjang, habis itu je kisah. Selepas Raja Rom ni tanya, dan bila diberi jawapan, dia buat satu conclusion. Dia kata ni Nabi. Sifat ni sifat Nabi. Abu Sufyan ni masa tu dia bukan Islam. Dia kata apa? Aku ni cuba sangat nak cari di celah-celah soalan ni agar aku boleh kemukakan kepada Maharaja Rom Kaisar ini satu poin untuk menunjukkan Muhammad ni penipu, bohong. Mikir dengan ligaknya, akhirnya dapat satu idea. Dia kata apa? Wahai Maharaja, penghantar surat ni dia pernah mendakwa di sisi kami bahawa dia pergi daripada tempat bumi kami tu, Masjidil Haram di Mekah tu, mari ke masjid kamu Ilya dalam masa kurang semalam. Maharaja Rom pun mula nak rasa terganggu. Lalu dia pun tanya, siapa ada berita nak sah ni? Kalau peristiwa tu berlaku pada, perbincangan tu berlaku pada 6 atau 7 Hijrah. Sebab 8 Hijrah Abu Sufyan masuk Islam dah. Jadi peristiwa Isra' dan Mi'raj yang masyhurnya pada masa di Mekah. Artinya antara 7-8 tahun sebelum pada tu. Tiba-tiba orang dekat raja, dia panggil Batri. Dia ni Tok Imam. Tok Imam di Masjid Ilya ni, ataupun ketua agama lah di situ. Dia kata, saya ada ilmu, saya ada maklumat. Maklumat macam mana? Semua terkejut. Dia kata, menjadi kelaziman saya setiap malam kami akan berada dalam masjid tu, dalam tempat ibadat tu. Bila orang keluar habis, kami akan tutup pintu satu-satu. Pintu ni tuan-tuan kalau kita tengok, zaman dulu pintunya ni besar-besar. Macam kita pergi masjid Nabi ya, tengok sebiji tinggi tu. Dia bukan macam pintu ni barang je. Boleh tolong. Pintu besar tu. Jadi kami akan tutup. Bila tutup tak tinggal satu pun yang terbuka. Satu malam saya tutup pintu, ada satu pintu saya nak tutup tak boleh. Bila saya tak boleh nak tutup, saya panggil orang tak boleh. Akhirnya saya panggil lagi tukang kayu. Tukang kayu ni mari tengok. Dia kata ni mungkin telah tertindih dengan bangunan di atas tu menyebabkan mapak, dia tak boleh. Jadi macam mana? Kita biar, esok kita baiki. Tapi ada juga riwayat menyatakan bila dah tak dapat macam ni, dia panggil pula padri ulama' lain. Ulama' mereka lah. Bila mari tu mereka tengok je masjid. Kemudian tengok di luar masjid, tengok ke langit. Mereka kata, kami yakin malam ni ada satu tetamu agung nak datang, kita biarkan. Itulah kali yang pertama dan terakhir masa tu masjid tak ditutup satu. Esoknya pagi mereka pergi. Bila pergi, mereka boleh tutup. Macam biasa dah. Kedua, di depan tepi itu tu dia ada batu. Ada batu. Batu tu pula dia ada satu lubang. Dibuat lubang seolah-olah tambak satu menatang. Ikat. Yang borok lah tu. Tambak. Jadi mereka kata sah mesti ada orang malam tu. Jadi Maharaja Rom percaya balik. Maharaja Rom percaya balik dan Abu Sufyan kata, aku tak boleh nak buat apa dah.
Tuan-tuan, ulama menyatakan Nabi ni cubaan untuk menyatakan dia bohong walaupun sepatah Allah akan hendak. Sebab itu cerdik pandai kata, para ulama kata, kamu bacalah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sejarah hidupnya sekali pun satu patah pun dia tak pernah bohong. Daripada dia lahir sampai dia mati. Sebab itu kita belajar dalam tauhid, sifat yang wajib bagi Rasul tu 4, salah satunya sidik, dia benar dan dia tak bohong. Saya ceritakan dalam kisah Isra dalam buku Garis Masa Hayat Rasulullah SAW, panjang lebar juga macam mana peristiwa ni berlaku, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita kembali selepas Rasulullah SAW hijrah kota Mekah, kota Madinah. Hiduplah baginda macam tu. Dia boleh lawan negeri ni tapi Baitul Maqdis tak dibuka. Kemudian datangnya Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar naik jadi khalifah pada tahun 11 Hijrah, berakhir 13 Hijrah. Di ujung pemerintah Abu Bakar ada satu peperangan yang cukup hebat, namanya peperangan Yarmouk. Berlaku di sungai Yarmouk antara sempadan Jordan dengan Palestin. Tentera Islam berjumlah 36,000. Tentera Rom melebihi 240,000. Tentera Islam dipimpin oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah, kemudian diserahkan kuasa kepada Khalid ibn Al-Walid radhiyallahu anhu, yang jumlahnya 36,000. Lebih kurang dalam 6 kali ganda tentera Rom lebih banyak. Dan peperangan itu antara peperangan yang dahsyat, yang akhirnya tentera Islam menang dengan bergaya. Tentera Rom dikatakan mati tak kurang daripada 120,000. Tentera Islam yang terbunuh tak sampai dalam 4,000 orang sahaja. Ada kata 3,000 orang. Dalam peperangan ini, para sahabat yang menyertai perang Badar hadir seramai hampir 100 orang. 100 orang. Dan dikatakan para sahabat yang hadir dalam perang ni hampir 1,000 orang. Jadi peperangan ini diberkati Allah kerana orang-orang saleh ramai datang dan ada macam-macam. Saya boleh rojok, semalam saya cerita panjang sampai 1.5 jam kisah ni. Poinnya, selepas sahaja selesai perang ni, Abu Ubaidah dia mikir, nak pergi lawan mana pula selepas pada ni. Maka di situlah dia hantar surat kepada Sayyidina Umar. Negeri mana yang kita patut buka dulu? Sayyidina Umar bicara dengan para sahabat, buat keputusan Baitul Maqdis. Maka dihantar tentera. Cara dihantar ni, orang yang hebat, dia tak mari sekaligus. Dia mari ikut pasukan-pasukan. Dia pecahkan pasukan-pasukan tu kepada banyak. Jadi mereka pun datanglah. Contohnya Khalid Al-Walid datang dengan 5,000 pasukan tentera berkuda. Kemudian pasukan Yazid bin Abi Sufyan. Kemudian datangnya pasukan Mirqal bin Hashim. Kemudian Musayyab, pasukan Musayyab datang. Kemudian pasukan Qais datang. Kemudian pasukan Urwah datang. Jumlah mereka hampir 30,000 orang. Mereka datang. Baitul Maqdis tak boleh masuk sebab dia ada tembok. Dan mereka tutup. Mereka jaga pula atas. Jadi duduk luar. Berkhemah di luar. Bila berkhemah ni lama. Peristiwa ini berlaku pada 15 Hijrah. Dia punya berkhemah ni sampai kepada 6 bulan. Setengah riwayat. Tak perang 6 bulan ni, letih orang yang bersama. Nak masuk tak lepas. Akhir sekali, orang sana mula dah habis bekalan ni. Padri mereka, pemimpin agung mereka bernama Safarianus. Safarianus ni dia hantar surat kepada Abu Ubaidah nak bincang. Dia kata boleh hamba nak serah negeri ni, tapi dengan syarat.
Pemimpin nombor satu kamu mesti datang. Bukan tak nak serah ni, nak serah dengan pemimpin nombor satu. Jadi mereka pun setujulah nak serah pemimpin nombor satu. Abu Ubaidah telah hantar surat kepada Sayyidina Umar ibn Al-Khattab di Madinah. Sayyidina Umar mengadakan perbincangan. Ada dua pandangan para ulama, para sahabat. Uthman ibn Affan kata tak payah, Amir bin duduk sini je. Sayyidina Ali kata tak, pergi. Sayyidina Umar memilih pandangan Sayyidina Ali. Dia pergi dengan satu rombongan. Sayyidina Umar ni bila nak pergi, dia lantik Sayyidina Ali jadi gubernur ataupun pengganti di kota Madinah. Dia pun pergi. Dalam perjalanan tersebut, Sayyidina Umar ni dia naik unta, ada riwayat naik keldai, ada riwayat naik kuda. Jalan jauh. Akhirnya dia sampai di Jabiyah. Orang yang sambut pertamanya Yazid. Dia tanya mana kawan saya. Kita buka laluan azan.
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya minta izin 15 minit lagi atau 20 minit. Kemudian sebagaimana yang kita ketahui, selepas daripada Sayyidina Umar telah mengambil pandangan Sayyidina Ali, dia pun pergi berangkat dengan sejumlah sahabat-sahabatnya. Dia pergi bukan untuk berperang, tapi untuk menerima surat. Dia sampai di Jabiyah, dia telah bertemu dengan Yazid. Sebab tentera Islam, dia akan cuba dapat follow maklumat. Ada yang pergi depan sikit. Akhirnya bila bertemu, Sayyidina Umar tanya, mana sahabat saya? Kemudian barulah dia bertemu dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sayyidina Umar sayang sangat kepada Abu Ubaidah. Bahkan Sayyidina Umar pernah berkata, wallahi, jika sekiranya Abu Ubaidah Al-Jarrah masih hidup, dalam keadaan dia hampir meninggal dunia, dia kata, aku akan lantik Abu Ubaidah menjadi khalifah selepas aku. Itu kedudukan Abu Ubaidah. Hebat orang ni. Kemudian bila dah sampai di situ, Sayyidina Umar ni nak berjalan ni, mungkin dalam beberapa puluh kilometer lagi ataupun ni, kuda dia sakit. Kuda dia ada sekali kuda, sekali unta, sekali ni. Lalu diberi kepadanya seekor kuda. Orang cari kuda baik, kuda Rom. Kuda ni satu benda pula. Ni dia kena tuang, tak kena payah. Lalu kuda ni orang panggil kuda Barzawan. Kuda ni biasanya ada nama. Kuda ni apa ada nama? Nabi kuda dia ada nama. Nabi ni dia suka beri nama. Saya sebut dalam buku ni kuda-kuda Nabi. Ada Murtajiz, ada nama macam-macam. Kuda Nabi, unta Nabi pun ada nama. Unta banyak-banyak tu tak ada lah. Nama semua payah juga. Macam unta hak dia buat hijrah tu nama Qaswa. Dia ada. Jadi kuda Barzawang ni, bila mana Sayyidina Umar naik, dia melompat. Sayyidina Umar ni jenis orang backing, dia turun, dia pukul kuda tu. Dia orang kagum, dia pukul kuda. Lalu dia kata, la 'allamallah man 'allamaka hadza minal khuyala. Maksudnya semoga Allah tak mengajarkan kebaikan kepada orang yang telah mengajar kepadamu baik kuda. Ni apa benda ni? Ini perangai orang-orang yang, ini perangai kuda yang sombong. Mungkin dia bangga ke Umar naik. Sayyidina Umar ni orang warak, tak mahu. Sejak itu Sayyidina Umar tak pernah naik lagi kuda Barzawang. Orang lain kalau naik. Akhirnya dia sampai kepada tempat yang dia nak tuju tu, di mana bila dia sampai di tempat dia tuju, dia bertemu dengan Abu Ubaidah. Bila tengok Abu Ubaidah ni, Abu Ubaidah ni tuan-tuan, sahabat-sahabat ni ada dua, satu keponakan Khalid ni. Bila nak sambut Sayyidina Umar dengan sambut yang hebat ni, Sayyidina Umar tak suka. Sayyidina Umar memang jenis orangnya, dia tak mahu, dia straight. Dia tak mahu macam tu. Jadi bila rombongan Umar ni tak mahu, ada riwayat kata Sayyidina Umar ambil batu baling. Dia tengok macam sahabat pakai pakaian kemas-kemas, semak-semak, tak suka. Dia masih lagi style lama. Style dengan Rasulullah, dengan Abu Bakar. Sebab mereka kata, tuan-tuan, yang ini kita kalah lah. Abu Bakar ni bencikan kepada dunia dan dunia bencikan kepadanya. Maknanya dalam jiwa Abu Bakar ni tak masuk langsung dunia. Orang macam ni tak payah kiaslah dengan siapa, dia antara seterbaik manusia selepas Rasulnya lah. Umar ni dia bencikan dunia, tapi dunia cintakan kepadanya. Terbalik.
Sebab itu kalau Umar nak kaya, dia boleh kaya sekaya-kayanya. 2 superpower dunia jatuh, tuan-tuan. Rom, Parsi, bawah tangan dia. Dadakan dah dapat 1%. Kalau barang no. Tapi tak. Sayyidina Umar ni. Sayyidina Uthman ni dia suka dunia, dunia suka kepada dia. Tapi kita suka pada dunia, dunia benci kat kita. Tu payah. Tak apa nak kaya, susah. Tapi kita nak sangat dunia, suka sangat. Sayyidina Umar ni dia tak suka. Lalu mereka bagi tahu ini tujuannya nak gerungkan musuh dan diam-diam. Sayyidina Umar boleh terima lah. Ada kumpulan lain bawa macam Khalid Al-Walid dan seumpamanya bawa dengan pelana sutera Sayyidina Umar. Sayyidina Umar marah. Apa benda ni? Sayyidina Umar tak mau langsung. Dia kata ini tujuan untuk perang, untuk gini-gini. Sayyidina Umar diamlah. Dia tak kata apa. Kemudian Sayyidina apa nama ni, Sayyidina Umar ni, dia setiap kali dia berhenti, dia berehat, subuh, semayang, dia akan sampaikan nasihat kepada anggota tentera rombongan dia. Segala puji bagi Allah yang telah memperteguhkan kita dengan Islam dan memuliakan kita dengan iman. Kemudian dia memberikan kelebihan secara khusus kepada kita dengan diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga diberikan petunjuk kepada kita dengan menyelamat kita daripada kesesatan, menyatukan kita daripada perpecahan. Dia sebut semua. Justru bersyukurlah kepada Allah. Nasihat. Tuan-tuan, kalau kita duduk dalam majlis Sayyidina Umar ni, dia pelik. Pernah bila dia sampai tu, orang Islam ni jamu dia ni dengan jamuan daging yang hebat. Allah, kalau kita mujurlah, alhamdulillah. Sayyidina Umar tengok hidangan lazat ni, dia tanya, adakah kamu jamu semua ini? Dia kata tak, ini special untuk Amir ini. Sayyidina Umar kata, ambil makanan ni, bagi kepada tentera-tentera semua. Bagi aku roti kering, cicah dengan air kosong. Kerak, Allah. Saya ingat kita suruh makan roti gardenia cicah air saja dah lalu. Air sejuk, roti gardenia, kata tak manis langsung. Tuan-tuan, itulah Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Bila mana Sayyidina Umar dia tiba, Sayyidina Umar beri satu ingatan kepada sahabat-sahabatnya supaya sama-sama jaga akhlak, jaga iman, jaga Islam. Mereka cerita Sayyidina Umar ni dia naik keldai je. Sampai ke depan pintu tu, orang-orang sana dengar Amirul Mukminin, Khalifah. Jadi mereka nak tengok hal mana. Tengok Sayyidina Umar, orang tunjuk tu mak pakaian baju pun copas-caping. Sini tak ada seorang copas-caping. Allah. Sebelum sampai tu, pasukan Rom mari, tentera mari. Rom. Tapi Sayyidina Umar ni di firasat tajam. Tengok. Orang-orang Islam ni cuba tahan. Dia tengok, dia kata jangan tahan. Bawa dia mari. Sampai orang Rom kata kami nak menyerah kalah, kami nak serah diri, kami nak masuk Islam, kami nak ni, kami nak ikut semua. Sayyidina Umar terima. Orangnya tidak diminta oleh orang, terima je. Ni perangai Sayyidina Umar masa dia tu. Luar biasa.
jadi khalifah. Sehinggalah selepas daripada itu Sayyidina Umar ibn Al-Khattab dia tengok tentera Islam dah siap siaga. Dia sampaikan satu ucapan. Dia kata, ayyuhan nas, aslihu sarairakum tasluhu alaniyatukum wal malu li akhiratikum tukfau amra di dunyakum faman arada buhbuhata al jannah falyalzamil jamaah fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa minal isnaini ab'ad ala la yakhluwanna rajulun ahadukum bil mar'ah fa inna syaitan salisuhuma. Sayyidina Umar kata, wahai sekalian manusia, perbaikilah hal-hal yang tersembunyi dalam diri kamu semua ni. Kita ni kena banyak muhasabah. Astagfirullah, astagfirullah, buang riak, buang ujub, buang takabur. Kita tahu, orang lain tak tahu. Satu. Kemudian bukan sekadar itu, dia kata kalau buat macam ni, yang zahir akan jadi baik. Bekerjalah untuk akhirat, maka dunia akan cukup bagi kamu. Siapa yang inginkan syurga, hendaklah bersama jemaah. Kerana syaitan ini, dia suka seorang-seorang. Dan kalau dua, dia lagi jauh. Dan jangan seorang itu berkhalwat dengan perempuan seorang-seorang semata-mata. Makna bukan isteri. Kerana syaitan menjadi teman yang ketiga. Akhirnya Sayyidina Umar meneruskan perjalanan, meninggalkan perkhemahan tentera Islam di Jabiyah. Datang seorang lelaki Yahudi. Dia menyapa Sayyidina Umar. Dia tengok Sayyidina Umar, dia bercakap. Dia kata, ya amiral mu'minin, innaka la tarji' ila biladika hatta yaftahallahu alaika ilya. Wahai amiral mu'minin, sesungguhnya engkau tak akan kembali ke negerimu Madinah sehingga Allah bukakan kepadamu kemenangan di Ilya, nama Baitul Maqdis. Ini disebut dalam Al-Kamil fi Tarikh. Kenapa? Orang bila tengok Sayyidina Umar dengan keadaan tenteranya, dengan keadaan ni, hati tu terasa dah, orang ni memang akan dapat buku. Seolah-olah satu berita gembira sudah datang dah. Benda tu tak berlaku lagi. Dengan tengok Sayyidina Umar ni, keikhlasan yang tinggi. Ini bukan dari segi perang saja ni, ini dari segi takwa. Bila Umar tengok pintu gerbang Baitul Maqdis, dia berhenti. Orang duk tengok kepada Sayyidina Umar. Mereka menyangka Umar akan tiba dengan satu rombongan yang besar dan kelebihan diraja. Adanya perempuan, adanya gundik, adanya pengawal-pengawal. Macam biasalah. Orang besar. Maharaja. Tapi Sayyidina Umar tidak. Dia datang dalam keadaan seperti itu. Bila tengok mereka semua terkejut. Dan Sayyidina Umar memakai pakaian yang sederhana, dengan hanya keldai. Apabila disalin pakaian baharu dan ditukar kenderaan kuda yang lebih baik, setelah memulakan perjalanan, beliau turun pakai pakaian asas mula, pakai naik keldai balik. Ni Khalifah Umar ibn Al-Khattab. Kemudian bila dah sampai dekat dengan pintu tu, Sayyidina Umar, ialah dia masa dia berjalan tu, orang tanya dia. Orang kata, ya Amirul Mukminin, awak datang-datang sini ni main cara seorang-seorang gini. Mana seorang tu biasalah, tak ada senjata banyak. Dengan pakai baju yang bertampung macam ni, kami bimbang musuh membuat tipu muslihah lalu serang. Bahaya. Bahaya.
Sayyidina Umar jawab, Allah berfirman, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah tak kena pada kita melainkan apa yang Allah tetap dah. Dialah pemelihara kami, dan kepada Allah lah orang yang beriman bertawakal. Sayyidina Umar dia kuat punya iman. Dan kemudian Sayyidina Umar ibn Al-Khattab akhirnya bila dia masuk, dia sampai di situ, padri pun keluar beri kunci. Sayyidina Umar pun bila dah tengok macam tu, dia mari, dia tengok dengan keadaan macam tu, diserahkan. Mereka layang Sayyidina Umar masuk ke kota Baitul Maqdis, buka pintu seluas-luas, tak tumpah darah. Ini mahal. Kota Baitul Maqdis, bila tentera Islam buka, darah tak tumpah. Tumpah pun minimum. Saya tak sempat, tempat lain nanti saya akan ceramah pula bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi dapat buka. Selepas 400 tahun Sayyidina Umar buka, jatuh lebih kurang 90 tahun oleh tentera Salibiyin. Datangnya Khalifah pemimpin Salahuddin, dia buka. Tuan-tuan, masa jatuhnya kerajaan Islam, darah semua tempat dibunuh. Tapi zaman Sayyidina Umar tengok, semua amat. Khalifah Umar bersujud di atas untanya sambil melahirkan kesyukuran. Dan pintu dibuka, Sayyidina Umar masuk dan beliau berkata, ni ucapan sulung Sayyidina Umar masuk buka kota Baitul Maqdis, persis ucapan Nabi ketika buka kota Mekah. Sama. Sayyidina Umar kata apa? Ni ramah ni, penduduk ni. Sayyidina Umar kata, pulanglah ke rumah kamu semua dengan aman. Dia tak mari seorang-seorang nak pergi takak, nak pergi ni, tak ada. Pulang aman. Aku berikan kepada kamu janji dan jaminan yang kamu minta dengan hanya bayaran jizyah yang telah ditetapkan. Itu saja. Ni buka dah ni. Apa perkara yang ajaib yang dibuat oleh Sayyidina Umar? Sayyidina Umar sudah tu terus balik semula. Pergi kat khemah dia di luar tadi, luar kawasan ni, pergi tidur situ. Mana kalau puak-puak tu pergi tutup balik, tak buka mula, dia yakin dia tak ada masalah. Dan orang yang tengok macam tu jadi lemah semangat habis dah. Pakai ya dah. Sayyidina Umar. Inilah perangai Sayyidina Umar. Setelah itu Umar keluar semula dengan kembali ke khemah penginapan. Padri besar mereka, bala tentera dan penduduk Baitul Maqdis berundur pulang tanpa menutup pintu kota kerana percaya kepada jaminan Khalifah Umar ibn Al-Khattab. Kita sama Islam pun kadang-kadang tak percaya. Tengok Allah adil, tuan-tuan. Mereka menerima kedatangan Umar sebagai hari kemerdekaan mereka daripada penjajah Rom yang sangat zalim. Jadi suka pula. Mana ada kalau jajah suka. Ini cara pembukaan kota Baitul Maqdis. Kemudian Sayyidina Umar buat satu perjanjian. Sayyidina Umar menulis surat dengan menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Haza ma a'ta Abdullah Umar Amirul Mukminin ahla Ilya minal aman a'tahum amanan li anfusihim wa amwalihim wa likanaisihim wa sulbanihim wa saqimiha wa bari'iha wa sa'iri millatiha annahu la tuskan kanaisuhum wa la tuhdam
wala yuntaqasu minha wala min hayyiziha wala min salibihim wala min syai'in min amwalihim wala yukrahuna ala dinihim wala yudarra ahadun minhum wala yaskun bi ilya ma'ahum ahadun minal yahud. Suratnya memberi maksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Inilah jaminan keamanan daripada hamba Allah Umar ibn Al-Khattab Amirul Mukminin kepada penduduk Baitul Maqdis. Sesungguhnya Umar memberi jaminan terhadap jiwa mereka, harta, kuil-kuil mereka, gereja-gereja mereka, orang-orang yang lemah dan mereka yang tidak dipaksa meninggalkan agama mereka. Tiada seorang pun antara mereka yang merasa terancam diusir dari Baitul Maqdis, dan orang-orang Yahudi tidak akan tinggal bersama mereka di Baitul Maqdis. Satu isyarat. Awal-awal lagi Sayyidina Umar cakap, dia punya firasat tu, dia faham. Tapi inilah yang berlaku. Dan suratnya panjang lagi, saya tak nak baca. Tuan-tuan boleh akan tengok, saya nak ringkaskan. Kemudian Ibn Katsir kata Khalifah Umar memasuki Baitul Maqdis dan masuk ke masjid dari arah Rasulullah masuk dalam peristiwa Isra. Ada yang menyebutkan bahawa Umar memasukinya kemudian mengerjakan salat 2 rakaat berhampiran mihrab Daud, dan sempat mengerjakan salat subuh di sana bersama seluruh umat Islam. Pada rakaat pertama beliau membaca surah Sad, dan pada rakaat yang kedua beliau membaca surah Bani Israel, yakni surah Isra. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kemudian dikatakan bahawa Sayyidina Umar ni dia pergi melawat satu gereja tepi Masjid Aqsa, gereja Kiamah, tempat lahirnya Nabi Isa. Dikatakan apabila tiba waktu sembahyang solat, Khalifah Umar berkata, aku ingin tunaikan solat. Lalu padri menjawab, solatlah dalam ni, tempat bersih. Sayyidina Umar kata, tak patut Umar mendirikan solat di sini dalam masjid, dalam gereja. Nanti masyarakat Muslim akan mendirikan masjid di sini, merobohkan gereja, dan mereka akan berkata Umar pernah mendirikan salat di sini. Ini disebut oleh Ibn Khaldun dalam mukaddimah. Sayyidina Umar keluar. Bila Sayyidina Umar keluar, Sayyidina Umar dia semayang di luar. Tepat Sayyidina Umar semayang, sekarang ni dinamakan masjid, namanya Masjid Umar. Saya pernah pergi semua, dah masuk gereja tu pada tahun 1994. Masa tu Gaza dengan tepi barat boleh pergi mari, tak ada masalah lah. Masa tu. Kemudian Umar bertanya, di mana letaknya Sakhrah, tempat Nabi menerima wahyu daripada Allah, dan di situ juga terletak Masjidil Aqsa yang menjadi kiblat pertama bagi umat Islam. Jadi orang pun tunjuk satu kawasan terbiar, banyak siapa sarap. Maka Sayyidina Umar sendiri pergi bersih kawasan itu. Itulah di antara tempat mereka buat sampah kat situ. Bersih, jadi situlah tempat semayang. Okey. Akhir sekali, masa tak sempat sangat. Sayyidina Umar, tuan-tuan, akhirnya dia panggil orang Islam. Dia memberi ucapan. Antara ucapan yang paling masyhur, dia menyatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma ibtaghainal izzah bighairi ma a'azzanallah azzallanallah. Kita ni kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Kalau kita cari kemuliaan dengan cara lain, kita tak akan dapat mulia. Hina, tuan-tuan. Sejarah telah membukti ucapan itu sesuai. Di bumi Baitul Maqdis memang sesuai. Sejak 1948 sampai sekarang
kita akan tengok siri umat Islam kalah demi kalah lawan dengan Israel. Dan perlawanan tak akan lebih daripada seminggu, 2 minggu. Ada nama perang 6 hari, ada perang gini. Memang biasa macam tu. Kecuali berlaku keajaiban sedikit 1973. Yang gabung antara Syria, Mesir dan juga Lebanon lawan sekaligus. Tu pun menang sekejap. Berlaku satu perjanjian Camp David. Akhirnya kita menggadaikan prinsip. Tapi takdir Allah, kita tak sangka, dunia tak sangka. Saya cuba meneliti dalam bahasa Arab, pakar-pakar, termasuk seorang ilmuwan Islam Soho, umur hampir 90 tahun lebih dah, namanya Dr. Sa' Zaghloul. Dia kata 7 Oktober 2023, hari Sabtu tu, masa berlaku serangan tu, saya orang yang paling gembira. Tak pernah berlaku dalam sejarah sejak 70 tahun dan patut dikaji dalam bab ketenteraan. Macam mana mereka boleh buat? Sebuah negeri yang amat kecil. Kecil pada sepat. Kecil pada kawasan ini. Jumlahnya kecil. Mereka dalam 2 ke 300 ribu orang. Lebih sikit, kurang sikit. Atau lebih lagi lah mungkin. Tapi mereka dapat bertahan sehingga hari ini lebih daripada 115 hari. Israel berkata, perkara seperti ini tak akan berlaku. 24 Oktober kita habiskan. Tengok dah habis. Kemudian mereka anjak lagi, tutup kalender tahun baru ni sebelum akhir Disember kita habiskan. Tak habis juga. Kemudian lajak pula bulan 1. Akhirnya terpaksa buat kata kita kena sambung untuk 2024 ni, kita akan kena bantai habis. Kita nak tanya macam mana mereka boleh kuat macam tu? Kenapa mereka boleh kuat? Tanya militeri hebat-hebat, dia akan rasa kagum, pelik. Tuan-tuan muda ni kita tak payahlah cari puisi besar-besar. Tengok dalam YouTube je, barang je. Pakar-pakar daripada Israel kata, pakar-pakar daripada Amerika Barat kata, pakar-pakar ni kata ini keajaiban. Dulu bolehlah dengar laporan daripada Reuters ke CNN. Sekarang ni tuan-tuan tengok macam mana kereta kebab hancur. Kereta kebab tu berapa? Merkawa. Paling kurang ni up to date yang terlatest boleh jadi dalam 7 juta sebiji dolar. Yang guna tukar tembok tu dia panggil RPG tu, kadang-kadang 50 dolar je dia punya peluru. Kan banyak lah beza. Tak tahan. Dia lancar dengan Iron Dome. Satu tu $1 juta lebih untuk nak taki. Tak tertaki dah ni. Habis dah. Dia punya sekarang, dia punya aset habis bilion. Kita buat kenyataan. Tuan-tuan boleh tengok dalam buku Taufan Al-Aqsa yang kami buat. Kita tengok ini satu disaster kepada bumi. Bukan Islam saja, tapi Israel sendiri. Dia takut, dia bimbang. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jika sekiranya kamu rasa duka cita, dia pun rasa duka cita sebagaimana kamu. Tapi kamu ada satu talian hayat, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu berharap kepada Allah, mereka tak ada. Hebat. Saya tak bolehlah nak cerita semangat sangat sebab saya dah rezeki Palestin, tak pergi dulu je. Dan saya pun bukanlah ni, cuma bila saya orang mari, orang cerita orang ni, saya kumpul, saya kata mereka ni luar biasa. Sebab malam ni bukan kerana itu, tapi ada kena mengena dengan Masjidil Aqsa. Sebab itu saya katakan macam itu. Sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din al-mutawi. Allahumma ja'alna min allazina yastami'una qawla fa yattabi'una wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan nak maklumat dengan lebih banyak isu yang kami ada ni, tuan-tuan boleh tengok Al-Inarah. Apps kami ada dinyatakan di sana. Dan kerana nak masuk Ramadan, ada buku Ramadan, buku Baiti Jannati, Rumahku Syurgaku, Salam Terakhir. Ini buku lain, Masa Peliharalah. Dan nak cerita bab masjid, saya sebut memperkasakan pengurusan masjid dan keajaiban sedekah. Satu buku, kalau sedekah banyak yang ajaib. Dan terakhir hadis 40. Tuan-tuan boleh rojoklah untuk ni. Sekadar itu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis